أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang saya muliakan lagi saya kasihi seluruh kepimpinan para imam, para bilal, tuan nadir masjid, timbalannya dan seluruh ahli jawatan kuasanya, sidang jemaah, para ustaz, ustazah, alim ulama, sidang jemaah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat dapat sama-sama datang awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita duduk tazkirah ataupun peringatan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan ataupun tazkirah, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah salah satu tanda ataupun salah satu tiket yang besar untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tiket besar untuk kita dapat lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Itu adalah untuk menguji siapakah di antara kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kita yang amalannya yang paling terbaik. Apabila kita bercerita tentang paling terbaik, sudah tentulah di antara kita semua inginkan yang terbaik dalam hidup kita. Kehidupan ini tuan-tuan sudah tentu kehidupan yang sangat sementara. Hari ini kita dikhabarkan dengan berita-berita kematian orang terdekat-dekat dengan kita. Baru semalam bersembang dengan kita, baru minggu lepas berkumpul dengan kita, hari ini dah meninggal. Giliran kita belum tahu. Jadi tuan-tuan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ni tuan-tuan, salah satu langkah untuk kita ini berubah menjadi lebih baik, kita sudah tentulah kena dekatkan diri kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini di dunia, dan paling tempat yang Allah Subhanahu wa taala redha adalah rumah-rumah Allah. Jadi untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dekat dengan rumah Allah. Apabila kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, bertepatanlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah, hanyalah orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat.
tanda kita benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia menunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Contoh tauladan terbaik ada kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu contoh tauladan terbaik ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda bukti kita cinta pada Nabi? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, amalkan dalam kehidupan, apa yang Nabi tak pernah tinggalkan, amalan agama dalam kehidupan, itulah yang menjadi contoh tauladan yang terbaik untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam kehidupannya sangat menjaga solat berjemaah di masjid. Sehingga kan dekat-dekat dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh beberapa sahabatnya untuk keluar daripada rumahnya untuk sama-sama solat berjemaah di masjid. Nabi tunjukkan itu contoh seorang Nabi yang Masya Allah dah dijamin syurganya, maksum tak ada dosa. Begitu beliau menjaga solat berjemaah sehingga dah uzur pun dibawa ke masjid. Apakah alasan yang ada pada diri saya? Saya pun tuan-tuan masih tak sempurna lagi. Mudah-mudahan dengan tazkirah ini seperti saya memandang sebuah cermin. Saya lihat cermin, saya yang nampak muka saya. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ini nasihat terutamanya untuk diri saya. Tuan-tuan sama-sama doa juga tuan-tuan. Orang yang bercakap pun tak banyak manfaat sebenarnya, yang mendengar pun tak banyak manfaat sebenarnya. Yang paling maksimum manfaatnya siapa tuan-tuan? Yang mengamalkannya. Masya Allah, mudah-mudahan macam mana kita nak amalkan, kita kena cakap jugalah dulu. Walaupun perkara itu kita tak amalkan, kita kena cakap juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik untuk kita dapat beramal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga solat berjemaah, marilah sama-sama kita tuan-tuan, masya-Allah, betapa ruginya kalau kita solat di rumah. Afdal solat di rumah ni bagi siapa tuan-tuan? Bagi perempuan. Dan kalau kita nak solat di rumah tuan-tuan, baik kita jadi perempuan sajalah tuan-tuan. Kan? Pakai telekung sajalah. Kan? Afdal. Bererti apabila kita solat berjemaah di masjid, kita dapat 25 hingga ke 27. Afdalnya. Tapi perempuan tuan-tuan, dia duduk di rumah saja, afdal untuk dia, berarti dia pun dapat pahala yang sama, insya-Allah. Tidaklah dilarang untuk perempuan tu datang ke masjid dengan sebab mungkin untuk dengar ceramah, kuliah agama, tidak dilarang. Tetapi yang afdal untuk perempuan ini tuan-tuan, dia solatnya di rumah. Yang afdal untuk solat di masjid ni, kita ni yang laki-laki. Rugi kita kalau solat di rumah hanya dapat satu. Untung perempuan kalau solat di rumah, dia dapat lebih daripada satu. Perempuan dia tak boleh pertikaikan. Untunglah begitu, laki pergi solat di masjid dapat 25, 27, kami di rumah dapat satu. Siapa kata dapat satu? Nabi bagi tahu afdal. Bila afdal itu, itulah yang terbaik, berarti lebihlah daripada satu. Samalah macam afdalnya lelaki pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat 27 ataupun 25. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadilah jemaah masjid, tanda-tanda orang yang beriman. Dan saya tengok masya-Allah wajah-wajah tuan-tuan yang datang awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni boleh dikatakan pelanggan tetap, ataupun regular customer jemaah-jemaah masjid. Masya-Allah. Dan tuan-tuan, bila Allah Taala dah pilih kita jadi jemaah masjid ini, kita gunalah semaksimum mungkin amalan-amalan yang boleh kita kerjakan. Jadi saya akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman apa kita perlu jaga betul-betul. Kerana Allah dah pilih kita jadi jemaah masjid. Ada orang dah mampu 5 waktu solat berjemaah. Ada orang yang mungkin baru 4 waktu. Ada orang mungkin baru 2 waktu. Ada orang mungkin baru 3 waktu. Silakan
tapi gunakan semaksimum mungkin apa yang kita boleh buat dalam masjid. Yang hanya dalam masjid saja kita boleh buat. Kalau luar masjid kita tak boleh buat. Ada tuan-tuan amalan-amalan dia tuan-tuan. Jadi insya-Allah dari hadis yang saya akan bacakan ini, yang asalnya hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. An Ummu Habibah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bana thintai asyrata raka'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga secara istiqamah 12 rakaat daripada solat sunat selain daripada solat fardu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan binakan baginya satu rumah di dalam syurga. Apabila kita dah jadi jemaah masjid ni tuan-tuan, ada khabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu akan dibinakan rumah di dalam syurga dengan syarat apa dia tuan-tuan amalan yang kita kena buat, iaitu kita jaga 12 rakaat daripada solat sunat. Ini saya boleh jamin hanya orang yang solat di masjid, hanya jemaah masjid dia boleh jaga betul-betul 12 rakaat ini. Ini adalah solat sunat rawatib ataupun solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kita jaga tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah jadi jemaah masjid. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau kita ini solat di rumah, kalau kita ni tak solat di masjid, agak-agak kita buat tak solat sunat tuan-tuan? Dan tuan-tuan tak nak tanya saya buat tak di rumah? Saya pun tak buat juga tuan-tuan. Bukan kata tak buat, tak teringat pun nak buat. Tapi tuan-tuan, dengan pilihan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan dan kita semua dapat duduk, dapat jadi jemaah masjid ini tuan-tuan. Jagalah 12 rakaat ni. Jagalah 12 rakaat ni, walaupun ianya solat ghaira faridah ataupun solat selain daripada solat sunat, selain daripada solat fardu, ia hanyalah solat sunat. Tetapi kalau solat sunat ini tuan-tuan, ia menyempurnakan amalan-amalan fardu kita. Dia sebenarnya solat sunat qabliyah ataupun solat sunat sebelum solat fardu ataupun solat sunat selepas solat fardu. Ini bukan 12 saja tuan-tuan. Setengah ulama mengatakan yang 12 inilah yang dinamakan solat sunat rawatib. Kalau diikutkan dia lebih hampir 20. Solat sunat qabliyah, solat sunat sebelum dan solat sunat selepas. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita jaga betul-betul yang 12 ini. Fardunya puasa, kalau tidak sempurna kita boleh tampung dengan sunat puasa. Begitu juga dengan solat tuan-tuan. Solat fardu dan banyak kekurangan kita boleh tampung dengan solat sunat. Bahkan bukan kita tampung saja, Nabi bagi tahu banallahu lahu baitan fil jannah. Seolah-olah macam wajib dah syurga bagi kita tu. Tapi nak buat dengan istiqamah ni tuan-tuan yang agak susah. Macam mana kita nak tahu kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka? Kan? Kita tanya diri kita sendiri. Kita ni banyak buat amalan ahli syurga ke banyak buat amalan ahli neraka? Mata kita ni banyak tengok kebaikan orang ke banyak tengok keburukan orang? Dalam 24 jam ini berapa banyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehari berapa banyak kita ucap kalimah la ilaha illallah? Sehari berapa banyak kita ucap subhanallah? Sehari berapa banyak kita ucap alhamdulillah? Sehari berapa banyak kita ucap la ilaha illallah, Allahu akbar? Lebih banyak kita buat amal soleh kebaikan, disitulah tanda Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam sebuah hadis, orang yang ahli syurga itu akan dimudahkan dengan buat amalan ahli syurga. Kita tengok tuan-tuan, kita pergi masjid tu dalam keadaan kita seronok ke terpaksa? Kita dengar kuliah tu dalam keadaan kita seronok ke kita terpaksa? Kita tengok orang buat kebaikan tu, nampak kebaikan dia ke kita cari keburukan dia? Kita jadilah orang-orang yang sentiasa positif, jangan negatif. Sukakan kebaikan. Orang buat program masjid, kita support.
ada kecacatan sedikit sebanyak, kita tutup mata saja. Kita buat kebaikan, mudah-mudahan orang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk melakukan amal soleh ini, insya-Allah dia jadi ahli syurga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dalam jemaah masjid ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah pilih tuan-tuan dan kita semua ni, kita jaga 12 rakaat daripada solat sunat ini. Apa dia tuan-tuan solat sunat ini? Iaitu rakaataini qabla al-fajri, 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi SAW bagi tahu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam banyak-banyak amalan tuan-tuan, dalam banyak-banyak amalan dalam kehidupan Nabi SAW, Nabi sangat menjaga 2 solat sunat. Yang pertama, solat sunat sebelum subuh. Yang kedua, solat sunat witir. Itu sebab tuan-tuan, sesetengah mazhab lain seperti mazhab Hanafi, kalau kita tanya sahabat-sahabat kita IPB, dekat Malaysia ni banyak orang IPB. IPB tu apa tuan-tuan? I, India. P, Pakistan. B, Bangladesh. Kat Malaysia dan seluruh dunia tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan jumpa orang ni, mereka ni kebanyakannya bermazhab Hanafi. Kalau tanya tuan-tuan, wajib bagi mereka solat sunat sebelum subuh itu, dan juga solat sunat witir. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW, hamba Allah ataupun Rasulullah, kekasih Allah yang sudah dijamin syurganya, masih menjaga 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Kita ni tuan-tuan, Masya Allah, dosa banyak, amalan banyak tak ikhlas, banyak tengok salah orang, banyak tengok buruk orang, ada iri hati, ada dengki, pun malas lagi nak beribadah tuan-tuan. Allahu Akbar. Apa yang kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kita nak banggakan depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga tuan-tuan 2 rakaat solat sunat sebelum subuh ini. Sampaikan ada setengah fatwa ataupun pendapat ahli fiqh mengatakan, sesiapa yang dah istiqamah 2 rakaat solat sunat sebelum subuh ini, sekiranya dia terlupa ataupun dia terlambat bangun, terlepas daripada solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ini, dia boleh buat selepas subuh. Tetapi tuan-tuan, jangan buat depan-depan orang dekat masjid, kan, pelik orang tengok. Ada setengah pendapat yang mengatakan boleh mengerjakannya selepas solat subuh. Jadi 12 rakaat yang perlu kita jaga ni tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan dah jadi jemaah masjid dah. Kalau tuan-tuan tak solat di masjid, tuan-tuan solat di rumah, saya boleh garanti tuan-tuan tak buat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, arba'an qabla zuhuri, 4 rakaat sebelum zuhur. Biasa kita buat sebelum zuhur 2 rakaat kan. Kita gandakan jadi 4 rakaat. Ada cukup masa, biasanya habis azan, ada lagi masa dalam 10 minit, 8 minit, sempat untuk kita buat 4 rakaat. Usalli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan adaan lillahi ta'ala. 2 rakaat buat, kemudian bagi salam, kemudian bangun lagi niat yang sama, buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu lebih afdal. Ataupun tuan-tuan nak buat straight 4 rakaat terus pun boleh juga, kan, tapi tak afdal. Yang afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Yang dah biasa buat 2 rakaat, tingkatkan jadi 4 rakaat. Walaupun ada riwayat yang mengatakan solat sunat sebelum zuhur ini hanya 2 rakaat, tapi ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat. Apa salah kita pilih yang 4 rakaat? Lebih banyak amal, lebih banyak pahala. Aktsaru fi'lan aktsaru thawaban, kan kaedah dia begitu. Baik, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah isya. Inilah yang dinamakan solat-solat sunat sebelum dan selepas daripada solat fardu. Kalau kita tak boleh nak jaga tuan-tuan, macam mana lagi tuan-tuan? Kan? Kena juga usahakan diri kita.
Allah Subhanahu wa taala dah pilih kita jadi jemaah masjid ini, jangan kita buang masa. Kadang ada orang dah habis azan dia bersembang dekat luar, kan, dia tengok carta organisasi siapa nazir masjid ni, padahal dah pernah tengok dah dulu, kan, dia tengok carta berapa kutipan Jumaat minggu ni, berapa yang minggu lepas, padahal lepas solat pun boleh tengok. Jangan kita tertipu dengan godaan syaitan, jangan kita rasa malas, buat tuan-tuan. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, banallahu lahu baitan fil jannah. Saya ulang balik tuan-tuan, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isyak, 12 rakaat. Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan tak ingat, buatlah semua solat sunat tuan-tuan. Ini sekurang-kurangnya 12 ini. Tapi saya tak sebutkan tadi, 4 rakaat sebelum asar saya tak sebut, 2 rakaat sebelum maghrib saya tak sebut, kan, 2 rakaat sebelum isyak saya tak sebut, kan. Kalau kita jumlahkan semua tadi tuan-tuan, mungkin lebih daripada 20 rakaat sebenarnya solat sunat sebelum dan selepas itu. Tapi sekurang-kurangnya kita jaga yang 12 ini. Kalau kita lupa mana satu yang 12 ni, buatlah semua tuan-tuan. Senang cerita. Bezanya apa tadi? 4 rakaat sebelum zuhur, yang mungkin kita agak janggal, kan, tingkatkan jadikan 4 rakaat. Macam 4 rakaat sebelum asar pun ada kelebihan yang tertentu, kan. 2 rakaat sebelum isyak pun ada hadis tertentu, kan. 4 rakaat sesudah isyak pun ada hadis tertentu. Banyak lagi tuan-tuan. Senang cerita tuan-tuan, buatlah semua solat sunat selepas dan juga sebelum daripada solat fardu. Besar ganjaran dia tuan-tuan, terutama tuan-tuan yang dah jadi jemaah masjid ini. Baik, seterusnya tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh maksimumkan apabila kita dah jadi jemaah masjid ni? Maksimumkan amalan kita. Salah satunya tuan-tuan hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yuradu du'a bainal azan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Masya Allah, doa yang makbul tu tuan-tuan. Antara salah satu waktu yang doa mustajab itu adalah doa di antara azan dan iqamah. Jangan kita duduk saja tuan-tuan. Kadang-kadang dah habis azan, kita pun dah habis solat, ada masa lagi, kadang 1 minit, kadang 2 minit. 2 minit, 1 minit yang pendek itu sebenarnya waktu yang mustajab kita berdoa. Kadang-kadang orang untuk berdoa ni sanggup panggil ustaz datang ke rumah untuk berdoa. Tak salah, silakan. Kadang sanggup datang jauh-jauh nak jumpa orang alim minta doa, tak salah, silakan. Dia lupa yang sebenarnya banyak doa-doa mustajab yang hari-hari kita boleh kerjakan. Contohnya apa tuan-tuan? Untuk jemaah masjid macam kita yang mudah, di antara azan dan iqamah itu doa yang sangat mustajab, tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Masya Allah. Kemudian, dan ketika azan, antara azan dan iqamah ni jangan kita buang masa. Kita tunggu, mana pula tok imam ni tak sampai. Kadang kita duduk ambil handphone, buang masa. Waktu tu doa yang sangat mustajab. Dan juga tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, tuan-tuan boleh amalkan ini. Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki membaca. Ini hadis daripada Sunan Ibnu Majah nombor 3111. Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki membaca, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Nabi dengar seorang laki-laki membaca doa begini, salah seorang sahabat membaca doa begitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia sudah memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling agung. Tuan-tuan dengar tak tadi doa yang saya baca tadi? Sahabat tadi dia membaca doa dengan menggunakan apa? Surah apa tadi? Surah Al-Ikhlas, yang biasa tuan-tuan buat dalam solat tuan-tuan tu, kan? Saya pun sama juga, kan? Sampai ada Nabi SAW beritahu, kan, kelebihan surah Al-Ikhlas macam-macam tuan-tuan. Kita akan pergi ke situ nanti. Baik,
Nabi SAW tadi dengar sahabat tadi membaca doa dengan menggunakan surah Al-Ikhlas. Kemudian Nabi bagi tahu sesungguhnya dia sudah memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang paling agung, yang jika ia meminta, maka Allah akan memberi. Jika ia digunakan untuk berdoa, maka Allah akan mengkabulkannya. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ini, nak doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca surah Al-Ikhlas. Mungkin kita tertanya-tanya, apa kena mengena surah Al-Ikhlas dengan makbulnya doa? Kan kita ni kan orang yang bijak, fikiran kita suka bertanya-tanya. Padahal kalau kita ikut dah Nabi kata begitu, kita buat sajalah. Tapi tak apalah. Kita kaji balik. Nabi bagi tahu sesungguhnya dia sudah memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling agung. Dalam surah Al-Ikhlas tadi, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya dalam kita berdoa, kita puji Allah, betul? Apa kita puji Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemahannya? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, betul? Tapi sahabat tadi, dia memohon kepada Allah dengan nama Allah yang lebih agung lagi. Maknanya dia puji Allah tu dengan berganda lagi, dengan menggunakan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tu tuan-tuan yang kita baca selalu tu, pernah tak kita lihat terjemahan dia apa? Sama-sama kita ulang kaji. Terjemahan dia, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Apa dia? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Jadi sahabat tadi, dia berdoa, dia puji Allah dengan menggunakan surah Al-Ikhlas. Biasa kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin saja kan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi sahabat tadi dia gandakan pujian dia dengan menggunakan surah Al-Ikhlas. Itu yang menyebabkan Nabi bagi tahu dalam hadis ini, maka jika ia meminta, maka Allah akan memberi. Jika ia digunakan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dalam berdoa kita ni tuan-tuan, baca saja Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Kalau dapat lagi bagus, baca doa yang sebagaimana sebiji macam sahabat tadi baca. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepada kamu, bi anni asyhadu annaka antallah, dengan aku bersaksi bahawa engkaulah Allah. Kalau mampu hafal yang itu lebih baik. Kalau tak mampu tuan-tuan, baca sajalah surah Al-Ikhlas. Itu yang menyebabkan doa kita lagi kuat untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dah bagi tahu waktu yang mustajab antara azan dan iqamah, kan? Waktu dah cantik. Cara nak berdoa lagi Nabi SAW dah tunjuk. Ini kiranya kira Nabi dah bocorkan rahsia dah. Macam mana doa kita nak mustajab. Tapi kadang kita tak sedar benda tu tuan-tuan. Kita berdoa bila kita ditimpa musibah. Agak-agak dah hujung bulan, beras pula tak jumpa, harga pula barang naik, poket pula dah kering. Masa tu baru kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang, kita tak ingat Allah taala. Allahu akbar. Sama juga tuan-tuan, saya pun sama, kita semua sama. Marilah sama-sama kita manfaatkan doa yang mustajab ini. Baik. Terakhir tuan-tuan, dah nak pukul 1 dah. Saya sampai 1-3 minit saja. Kemudian tadi waktu antara azan dan iqamah, doa yang mustajab. Kemudian cara nak berdoa dengan kita menggunakan surah Al-Ikhlas. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas. Banyak kelebihan. Salah satu yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Sesungguhnya sesiapa yang baca surah Al-Ikhlas satu kali, pahalanya menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca satu kali, seolah-olah kita baca 1/3 Al-Quran. Berapa juz tuan-tuan? 30? 10. 1/3 10, 2/3 20, 3/3. Maknanya 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas menyamai pahala mengkhatamkan Al-Quran. Baik.
Dalam doa tadi tuan-tuan, alang-alang kita baca 1 kali, kita baca 3 kali. Kita niatkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahala tu kepada arwah mak kita, arwah ayah kita. Kita ni tuan-tuan, cuba kita tanya balik diri kita, kan? Bila last kita sampaikan pahala kepada mak ayah kita yang dah meninggal? Kan? Bila kita last? Selain bulan raya hari tu lah, kan? Kita pergi ziarah kubur dia. Sepatutnya tuan-tuan, kita ni nak kena jadi orang yang selalu ingat mak ayah kita. Biasanya kita ingat mak ayah kita dalam doa kita, kan? Kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Kan kita ingat mak ayah kita dalam doa kita. Alang-alang kita baca 1 kali surah Al-Ikhlas yang Nabi pun dah bagi tahu makbul doa, kita baca 3 kali, kita sampaikan pahala tu kepada kedua orang tua kita. Tu sebab dalam tahlil, tuan-tuan buat tahlil tak dekat masjid ni? Ke semua masjid ni Wahabi? Tak ada kan? Buat tahlil kan? Biasa surah Al-Ikhlas baca berapa kali? 3 kali. Itu dia sebab daripada hadis Nabi SAW tadi. Jadi kalau ada berita kematian, contoh dekat WhatsApp group kita, WhatsApp masjid kita, haji sekian-sekian telah kembali ke rahmatullah, kan biasa orang tulis Al-Fatihah, kan? Kadang-kadang kita tak baca pun, kan? Al-Fatihah kita tak baca pun, kedekut kita ni kadang-kadang. Allahu Akbar, nanti kita meninggal baru tahu tak ada orang nak bacakan Fatihah untuk kita. Kan? Patutnya kita tengok WhatsApp tu Al-Fatihah, baca terus. Tu sebab sekarang orang tingkatkan, dia tulis bukan Al-Fatihah saja, dalam kurungan dibaca. Kan? Tuan-tuan tingkatkan, bukan sekadar itu, tuan-tuan tulis Al-Fatihah dibaca, Al-Ikhlas 3 kali dibaca. Lagi bagus tuan-tuan tulis lagi 1 kali bacaan Al-Ikhlas menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Marilah sahabat-sahabat semua kita baca 3 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahalanya kepada si mati, pahala 1 kali penuh khatam Al-Quran. Kita amalkan dulu tuan-tuan. Sehari kita ada 5 kali waktu solat, kita ada peluang untuk berdoa 5 kali. Maknanya sehari tuan-tuan 5 kali kita sampaikan pahala khatam Al-Quran kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, bahagianya dia dalam kubur. Kan? Nanti kalau kita mula buat untuk orang lain, insya-Allah nanti anak-anak kita pun akan buat untuk kita. Jangan kita harap orang nak buat untuk kita, kita tak nak buat untuk orang. Jadi kita mula dulu. Kita sampaikan maklumat ini, kita sampaikan ilmu ni, sampaikan kepada anak isteri kita, pesan pada mereka tiap-tiap masa. Bila kita teringat arwah mak ayah kita, tengah kita buat kerja ke, tengah kita lalu depan rumah dia ke, kita balik kampung ke, teringat, jangan sekadar oh dulu inilah rumah atuk. Jangan sekadar begitu. Sama-sama kita ajar anak kita, cucu kita, jom sama-sama kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Jom sama-sama kita baca. Bila-bila saja kita teringat akan arwah mungkin kawan kita ke, mungkin jiran kita ke, yang mungkin kadang orang yang rapat dengan kita, baru dia bersembang 2-3 hari lepas, rupanya dah meninggal dah. Kan? Jangan kita sekadar begitu saja. Pemurahlah kita dengan sedekahkan bacaan surah Al-Ikhlas. Boleh tuan-tuan mudah-mudahan segala yang baik dan yang buruk itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Sama-sama kita dapat manfaat. Saya sudahi penyampaian saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh.